Saya akan bentangkan pengenalan perniagaan saya. Rasa bonyok ialah sebuah perniagaan praktikum keusahawanan yang berasaskan kemahiran mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh daripada kursus perniagaan dan pemasaran terdahulu dalam suasana praktikal. Praktikum ini menekankan kreativiti, kepintaran dan juga aktiviti keusahawanan dunia sebenar pada pelajar. Rasa Bonyo Cafe berkonsepkan ala-ala Bonyo dan estetik. Kafe ini menyediakan pelbagai hidangan kuih-muih dan juga minuman yang menyegarkan. Industri ini tergolong dalam industri makanan dan minuman yang memberi tumpuan kepada penyediaan makanan dan minuman yang halal, bersih serta berkualiti tinggi. Semua produk yang dihasilkan tanpa sebarang penggunaan alkohol dan menekankan kualiti bagi memenuhi cita rasa dan kepuasan pelanggan. Seterusnya, saya akan memperkenalkan 3 produk makanan kami, yaitu puding karamel, air sparkling soda, dan pisang nugget. Puding karamel kami mempunyai rasa yang manis dan bertekstur lembut. Air sparkling soda pula memberikan rasa segar dan unik dengan gabungan soda berkarbonat dan perisa buah-buahan yang dapat menyegarkan tekak. Dan akhir sekali adalah pisang nugget kami, rangup di luar dan lembut di dalam, yang dapat dinikmati dengan pelbagai topping seperti coklat dan coklat putih. Hari ini saya akan membentangkan bagaimana Anda mengenal pasti idea dalam perniagaan ini. Yang pertama, berdasarkan keunikan dan warisan tempatan, yaitu perniagaan rasa Borneo melalui keunikan makanan dan budaya tempatan Borneo. Yang kedua, berdasarkan minat dan budaya sendiri, yaitu minat terhadap makanan tradisional Sabah dan Sarawak, serta memberi peluang masyarakat lain untuk merasakan makanan ini. Yang ketiga, pemerhatian dan inovasi, yaitu inovasi terhadap resepi dan makanan yang mempunyai cita rasa etnik dan tradisional. Ini merupakan serta organisasi bagi kumpulan rasa Borneo. Ahmad Lukman Nazim selaku pengurusi, Siti Nuraisyah timbalan pengurusi, Roina Bendahari, Christopher Keri ketua promosi, Nur Aidila Sepia selaku timbalan promosi. Marbin Bayan Apoy ketua produk minuman, Nuzul Fazli ketua produk makanan, Muhammad Azri Haikal logistik, Muhammad Nezron Wafik juru jual, dan Galvin Takin merupakan juru jual. Saya akan membentangkan 4 bagi 9 bahagian dalam model kanvas perniagaan kami. Yang pertama ialah kami punya customer segment, iaitu pelajar dan kaki tangan MAS. Yang kedua, kami punya key partner, iaitu MyDain dan Survey yang membekalkan bahan mentah dan peralatan dengan harga yang murah. Seterusnya, kami punya volume proposition, menekankan harga yang mampu milik, pelbagai topping dan perisa, serta air tangga sendiri yang berkualiti dan sedap. Dan akhir sekali, kami punya key activities, ialah penyediaan makanan dan minuman serta promosi melalui media sosial bagi menarik lebih ramai pelanggan. Okay, sekian itu daripada saya. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan sambung bahagian seterusnya. Saya akan membentang pada bahagian yang seterusnya. Bagi customer relationship, kami mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan melalui sistem pratambahan serta khidmat pelanggan dan maklum balas untuk menambah baik perkhidmatan. Bagi key resource, kami bergantung kepada ahli kumpulan, sumber fizikal dan dana daripada ahli kumpulan. Bagi revenue stream, kami menggunakan duit tunai dan duit now atau QR code. Bagi channel, kami menggunakan media sosial, servis penghantaran dan barang pesanan. Dan akhir sekali, untuk cost structure, kami menggunakan bahan mentah, pembungkusan, dan peralatan. Itu sahaja daripada saya, sekian. Meneruskan dengan risiko perniagaan bagi kumpulan kami. Yang pertama adalah pengurusan masa dan kemampuan belajar, iaitu yang berisiko di mana kami akan suka mengimbangi antara komitmen akademik dengan operasi perniagaan. Seterusnya adalah merupakan kewangan dan aliran tunai seperti sedia maklum. Rancangan kami bagi modal permulaan agak terlihat bercampur dengan pengurusan keuangan pribadi dan perniagaan yang bercampur atau masalah aliran tunai. Yang ketiga adalah merupakan persaingan dan perubahan permintaan pelanggan, di mana perniagaan pelajar selalunya beroperasi dalam pasaran kecil dengan banyak pesaing lain atau vendor yang sedia ada. Yang terakhir adalah kekurangan pengalaman dan kemahiran pengurusan, di mana kekurangan pengalaman dalam aspek kritikal
Perniagaan seperti pemasaran yang berkesan, pengurusan inventory atau runding dengan pembekal yang membolehkan kesilapan operasi dan kerugian. Sekian dari saya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pelan luar jangka ataupun pelan sandaran terdapat masalah yang mungkin akan berlaku, iaitu masalah kerosakan peralatan, kehilangan data, kekurangan pekerja, gangguan bekalan atau kelewatan pembekal, dan masalah kewangan mendadak. Di sini terdapat dalam penyelesaian yang pertama adalah jika berlaku kerosakan peralatan, dalam penyelesaiannya adalah sediakan peralatan gantian atau sewa sementara. Seterusnya, jika berlaku kehilangan data ataupun gangguan IT, lakukan sandaran data ke storan awan dan cakrah luaran. Yang ketiga adalah kekurangan pekerja. Dalam penyelesaiannya adalah latih pekerja lain untuk ambil alih tugas. Seterusnya, gangguan bekalan atau kelewatan pembekal. Dalam penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pembekal alternatif ataupun bahan tempatan. Yang terakhir adalah masalah keuangan mendadak. Dalam penyelesaiannya adalah dengan menyimpan dana kecemasan dan kawal perbelanjaan sementara. Jadi ini adalah part terakhir pembentangan kami, iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya, Rasa Borneo merupakan sebuah perniagaan praktikum keusahawanan yang berjaya menggabungkan pengetahuan teori dengan kerjasama ahli kumpulan dalam bidang perniagaan dan pemasaran. Praktikum ini secara tidak langsung mengasah kreativiti, kemahiran pengurusan serta semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar, menjadikannya satu platform pembelajaran yang berkesan dan bermakna.